Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini kita akan tengok, kita akan masuk ke chapter yang ketiga, bab yang ketiga iaitu pelancongan halal. Okay, kita nak tengok sikit perbezaan di antara pelancongan halal dan juga pelancongan Islam. Ya, sebelum ni kita dah tahu yang maksud pelancongan Islam itu apa, maksud pelancongan itu apa. So ni kita nak bezakan dengan pelancongan halal. Ya. Okay, sebenarnya ada orang guna pelancongan halal, ada orang guna pelancongan Islam. Ya. Dia tak sama tapi hampir serupa. Ya. Beza dia apa? Kalau sebut pelancongan Islam, yang pergi melancong tu adalah orang Islam. Tapi bila sebut pelancongan halal, ya, aktiviti yang orang Islam pergi melancong itu adalah aktiviti yang halal. So halal dekat sini merujuk kepada produk, ya, iaitu aktiviti ataupun makanan yang kita makan semasa dalam kita membuat pelancongan tersebut. So halal merujuk kepada produk, ya? Produk pelancongan itu. Okey, nanti kita tengok apa yang dimaksudkan dengan produk pelancongan. Okay. Saya tahu awak boleh baca sendiri slide ni, dia bukanlah satu bab yang susah, cuma saya nak awak faham perbezaan bila sebut halal itu apa. Yang halal itu bukan manusia, yang halal itu adalah produk dan juga perkhidmatan yang kita buat. Ya, yang Islam tu kita, ya, yang halal itu adalah aktiviti ataupun produk. Okey, kita boleh tambah dekat sini aktiviti pelancongan. Okey, video ni tidak akan panjang, ya. Saya nak bagi awak nampak sahaja maksud ini dan juga produk-produk yang kita maksudkan. Perkataan halal dan juga maksud halal saya rasa awak faham, ya. Semua orang dah tahu halal ataupun something yang dibenarkan, ya, mengikut syarak. Ya. Okey, kita nak tengok yang hari ni yang saya nak tunjuk ke awak adalah aspek halal. Ya, dalam pelancongan saya ada sebut hari tu masa awak nak buat travelog, awak juga boleh tengok aspek-aspek halal ini. Betul? Okey, so untuk hari ni, ya, video kali ni saya nak tunjuk ke awak aspek halal ini. Okey. Baik. Aspek yang pertama adalah penginapan halal. Ya, penginapan halal merujuk kepada hotel, homestay, motel, Airbnb, okay, apa-apa saja bentuk perkhidmatan yang akan awak duduk, ya, perkhidmatan penginapan. Alright, kalau awak tengok kat dalam slide tu, saya bagi aspek-aspek yang merangkumi untuk hotel halal. Apa yang kena? Tak ada. Kita ambil secara general lah, hotel, ya. Hotel paling banyak orang pakai, betul? Okey, yang pertama, tiada alkohol dalam premis langsung. Maksudnya dalam kitchen dia sekalipun dia tak ada bar kat dalam tu. Ya, kalau dia ada kitchen, maksudnya kitchen itu menyediakan semua benda yang halal. Okay. Makanan yang disediakan adalah halal, maksudnya dia disembelih dengan cara yang betul mengikut syarak dan tak ada langsung benda-benda daripada babi ataupun daging babi ataupun produk yang berasaskan babi ni, ya. Kalau dalam bilik pula, bila kita kata halal hotel, dia kena sediakan Al-Quran. Al-Quran saya tahu bukan semua hotel ada, tapi kalau hotel yang brand diri dia sebagai halal hotel, dia akan ada Al-Quran. Ruang ibadah, maksudnya dalam katil dia akan ada space dekat bawah untuk kita bersolat, ya, dan juga di atas memang dia akan ada arah kiblat, ya. Dalam bilik mandi dia pula akan ada kepala pipe. Pekerja yang bekerja itu juga menutup aurat. Sometimes kita tengok kalau dekat hotel kan dia punya penyambut tetamu, mungkin memakai baju yang terdedah, kan, ya. Kemudahan rekreasi, contoh dia macam pool, macam swimming pool, macam spa, mungkin ada court untuk permainan, kan, gym, ya. Ini semua harus berlainan. Dia kena ada satu untuk lelaki dan satu untuk wanita, ya. Ada juga hotel yang menyediakan pekerja, kalau dia bezakan, ya, dekat floor tu, ini floor wanita, ini floor lelaki. Maksudnya pekerja itu nanti pekerja wanita lah kalau dekat floor wanita, kalau yang lelaki pekerja lelaki. Alright, tapi sebenarnya bila nak buat pelancongan hotel halal ni, dia
dia mahal sikit lah ya. So kadang-kadang halal hotel pun dia merujuk kepada makanan, dia tak merujuk kepada keseluruhan sebab kurang mampu. Okay, dalam slide saya bagi satu contoh untuk awak. Ini dekat Turki ya. Dekat Turki memang cantik halal hotel dia, bersifat 5 bintang. Dia ada spa, dia ada gym apa semua, yang boleh tengok ya. Mungkin lepas ni boleh cari video tentang adanya hotel. Saya mungkin boleh bagi link kat awak tengok ya. Memang cantik, memang makanan dia gourmet, memang dia ada spa, ada segala-galanya yang untuk 5 bintang punya hotel. Very nice hotel. Okay. Kita pergi kepada aspek yang kedua, iaitu halal holiday package. Package merujuk kepada aktiviti. Apa-apa sahaja aktiviti yang awak buat, dia haruslah halal. So tak kisahlah nak pergi tengok binatang ke, nak pergi tengok apa ke, as long as dalam aktiviti awak tu tidak memasukkan apa-apa yang tidak berfaedah dan juga haram. Nak jadi package Islam senang je. Dalam package tersebut haruslah memasukkan elemen-elemen ilmu. Sejarah Islam ke, ada warisan Islam ke, ikutlah. Apa-apa saja bentuk ilmu. Tak semestinya ilmu yang berbentuk keagamaan saja, dia boleh juga ilmu dia duniawi. Itu package Islamik. Dia mesti berfaedah. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, transportation. Pengangkutan. Okey, macam mana pengangkutan halal? Okey, sebenarnya pengangkutan halal ni dia ada dua. Satu yang bawa makanan, satu yang bawa penumpang. Kalau yang bawa penumpang halal tu macam mana? Ya, kalau biasa korang tengok dalam kapal terbang kan, dekat belakang seat tu dia ada informasi. So itu elemen dia. Masa orang saja-saja duduk, dia tak ada buku untuk dia baca, tak ada benda untuk dia tengok. Dan dalam kapal terbang tersebut tak ada jual arak. Okay. Kalau dari segi pengangkutan makanan, contohnya macam dekat supermarket ke, macam dekat kitchen mana-mana ke, dekat restoran kan, lori yang mengangkut barang tu dia harus tidak bercampur antara lori yang bawa makanan yang haram dengan makanan yang halal. Okay. Kalau dalam almari dia tu pun dia kena berbeza. Almari untuk halal dan juga yang tak halal lah. So tak boleh letak daging yang sama dalam peti ais yang sama. Dalam lori pun tak boleh sama, dalam peti ais pun tak sama. Itu maksud pengangkutan ya. So kita tengok yang seterusnya, iaitu selepas pengangkutan kita ada pakaian. Yang ni korang kena tengok. Macam mana pakaian halal? Dalam kita pergi melancong tu kita kena observe juga benda ni ya. Pakaian halal bermaksud pakaian yang menutup aurat dan sesuai dengan aktiviti yang nak dibuat. Ini nak pergi mendaki tapi pakai jubah. Aurat cukuplah cantik tu kan, tutup dah. Tapi sebenarnya tak sesuai. Nak pergi mandi-manda. Ya, so nak pakai macam mana? Pakai jubah. Kembang nanti kan. So kalau mandi-manda kita ada pakaian yang sesuai untuk mandi dan kita mestilah mencari tempat yang mengasingkan lelaki dan wanita. Okay, kita pergi aspek yang seterusnya ya. Makanan. Tak ada masalah kot. Food and drinks atau ada orang panggil juga food and beverages. Beverages tu adalah minuman lah ya. Makanan dan minuman halal. Makin lama makin banyak sebenarnya orang memilih untuk produk-produk halal ni. Sebab apa? Sebab dia diyakini bersih. Sebab dalam Islam kita bukan hanya merujuk kepada halal in terms of dia tak ada sumber alkohol, babi ataupun produk babi. Tapi dia juga perlu bersih. Kita panggil sebagai halalan thayyiban kan. Okay, so kalau kita pergi melancong, benda utama kalau kita pergi negara bukan Islam, mesti kita cari dulu dekat mana ada restoran halal untuk kita makan. Okay, tapi kalau kat dalam negara, macam mana kita nak tahu sesuatu makanan itu halal? Kita berdasarkan sijil kan yang dikeluarkan oleh JAKIM. Okay, kita percayalah kalau dekat premis tu ditulis halal, dia ada halal JAKIM, walaupun dia bukan dimiliki oleh orang Islam, kita boleh masuk sebab kita yakin JAKIM dah periksa kan. Okay. Di negara-negara lain juga sebenarnya dia ada badan dia sendiri yang verify bahawa benda ni halal.
Kalau negara bukan Islam pun sebenarnya ada. Macam Korea pun ada, Jepun pun ada, Australia pun ada, UK pun dia ada. Dia ada badan dia sendiri yang verify benda tu halal ataupun tidak. So sebenarnya nak pergi melancong tak susah dah ya. Awak nak pergi keluar negara boleh dah. Cuma sekarang mungkin dalam keadaan dunia kita yang masih lagi penularan COVID ni kan, everything kena dalam negara lah, termasuklah pelancongan korang kan. Okey, dan yang terakhir kita tengok dari segi kewangan ya. Korang tengok sama-sama dalam slide tu. Okey, kewangan halal. Okey. Yang pertama dari segi sumber kita tu sendirilah ya. Masa kita pergi pelancongan tu korang dapat duit tu daripada mana? Okey, itu satu. Okay, yang kedua adalah pengusaha pelancongan ni macam mana dia menggunakan duit dia dan bagaimana dia mendapat dana ya. Sistem yang diorang gunakan ya, sistem kewangan yang diorang gunakan itu haruslah berlandaskan Islam. Maksudnya tak ada unsur-unsur yang haram ya, dan mereka juga haruslah memberi semula kepada komuniti. Dia kena ada sifat zakat dekat situ. Maksudnya hotel itu bila dia dah berjaya, dia ke mana? Bantuan dia kepada masyarakat. Okey, tapi kalau kita melancong takkanlah kita nak pergi tengok sampai macam tu kan. Mana kita tahu hotel tu punya saluran kan dia nak hantar ke mana. Cukuplah kalau kita tahu hotel itu mengamalkan prinsip syariah dari aspek yang lain.